Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, tolong share ramai-ramai dan juga saksikan live saya semalam, scroll ke bawah page Regi JC Ritaudin untuk tonton penjelasan saya berhubung dengan alasan-alasan penjelasan dangkal dan tidak masuk akal Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri berhubung pelepasan Zahid yang sebenarnya memerangkap Anwar sendiri. Jadi apa maksud saya, anda scroll ke bawah dan tonton. Jadi hari ini saya hendak beritahu kepada anda apa yang saya lihat sebagai satu kemungkinan nyata Zahid dibebaskan. Setakat ini Zahid sudah dilepas tetapi tidak dibebaskan. Dilepas tanpa dibebaskan ni implikasi dia besar. Mahkamah sudah putuskan ada kes prima facie. Dan bila mahkamah putuskan ada kes prima facie, maknanya mahkamah mendapati keterangan 99 saksi selama 3 tahun termasuk penghujahan pendakwaan dan juga dokumentasi-dokumentasi yang telah didedahkan di peringkat pendakwaan selama 3 tahun adalah kukuh, buktinya kukuh, asasnya kukuh untuk meyakinkan mahkamah bahawa Zahid berkemungkinan besar telah melakukan jenayah seperti mana yang didakwa. Dan oleh itu Zahid diberi peluang untuk membela diri. So itu maksudnya prima facie. So Zahid tengah membela diri tetapi dengan alasan-alasan tidak masuk akal dengan cara yang luar tabi'i yang saya telah jelaskan berulang kali, termasuk penjelasan dan alasan tidak masuk akal yang dangkal oleh pejabat peguam negara maupun pihak pendakwaan. Zahid telah dilepas tanpa dibebas. Now, bila dilepas tanpa dibebas, maknanya Zahid boleh didakwa semula atas pertuduhan yang sama. Jika ada perkembangan baru, ada hasil siasatan baru dan sebagainya. Ya. Tetapi selagi dia tidak didakwa semula atas kesalahan yang sama, Zahid adalah bukannya seorang yang berdepan tuduhan jenayah. Ya, seolah-olah sama seperti SPRM atau polis melakukan siasatan terhadap pihak-pihak tertentu, tetapi selagi belum didakwa di mahkamah, orang itu bukannya tertuduh jenayah. Ya. So itulah maksudnya dilepaskan tanpa dibebaskan. Tetapi ada juga kes-kes di mana setelah seseorang itu dilepas tanpa dibebaskan, kemudian setelah sekian lama, berbulan-bulan maupun setahun dan sebagainya, tidak ada perkembangan baru berhubung orang itu, beliau tidak dihadapkan ke mahkamah, maka orang itu menerusi peguam dia membuat permohonan kepada mahkamah agar dia dibebaskan. Dan kadang-kadang mahkamah setelah meneliti permohonan itu mendapati benda itu tergantung sekian lama dan mahkamah boleh membebaskan seseorang itu. Jadi saya yakin berkemungkinan tinggi Zahid akan dibebaskan dan permohonan akan dibuat oleh Zahid. Zahid pun sudah beritahu mereka, peguam Zahid sudah beritahu mereka akan memohon. Dan di bawah pentadbiran ini, bila kita teliti cara Zahid dilepaskan secara luar tabi'i, maka keyakinan ramai orang termasuk saya terhadap sistem keadilan, sistem perundangan jenayah di negara ini di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim sudah hilang. Ya, maka saya yakin Zahid akan dibebaskan. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahawa Zahid tidak dibebaskan pada ketika ini kerana ini percaturan DAP, ini percaturan Kit Siang dan sebagainya. Ada saya dengar. Baik, tidak kira siapa yang berpendapat demikian, saya sudah beritahu sebelum ini saya tidak yakin benda itu benar. Sebenarnya apa yang saya yakin ialah kerajaan ini memang berhasrat lepaskan Zahid. Itu pendapat saya. Dan ini berdasarkan rentetan peristiwa termasuk pengakuan Zahid sendiri sebelum PRU 15 bahawa semuanya berkisar kes mahkamah. Maknanya dia nak pilihan raya awal dan kemudian menerusi tipu muslihat dia. Kita percaya Anwar naik sebagai Perdana Menteri, semuanya untuk lepaskan Zahid. Jadi saya yakin, saya percaya
memang kerajaan ini berhasrat untuk lepaskan Zahid. Dan kemudian bila kita lihat cara luar tabi'i Zahid dilepaskan dengan cara yang mencurigakan pada masa Peguam Negara sedang bercuti, kemudian Peguam Negara bekas Peguam Negara seolah-olah dikunci mulut, Anwar pula jadi jurucakap Peguam Negara, itu pun dah jadi luar tabi'i. Ini menunjukkan kerajaan berat sebelah. Kalau kita lihat pengujian Anwar seolah-olah menyokong pelepasan Zahid. So itu dah lari daripada apa yang kerajaan dimandatkan buat. Kerajaan bukan dimandatkan jadi jurucakap Peguam Negara dan menjustifikasikan pelepasan seseorang. Lebih-lebih lagi orang itu ada kepentingan dalam kerajaan. Jadi semuanya sudah luar tabi'i. So keyakinan amat tinggi kerajaan terlibat dalam pelepasan Zahid. So bila kita lihat semua ini, jadi saya berpendapat sebenarnya Zahid tidak dibebaskan terus kerana ianya dilakukan secara berperingkat, supaya ada alasan esok dia dibebaskan. Orang kata, oh dia dilepaskan, bukan dibebaskan, sebab ada benda-benda yang perlu disiasat. Representasi Zahid kepada Peguam Negara, kononnya 15 saksi perlu disiasat lebih lanjut oleh pejabat Peguam Negara, maupun keterangan mereka perlu diteliti oleh pejabat Peguam Negara dan SPRM. Sebenarnya alasan itu tidak masuk akal. Pertama sekali sudah masuk fasa pembelaan. Di dalam fasa pembelaan, timbalan pendakwa raya ataupun pendakwaan yang bertindak bagi Peguam Negara sudah pun soal balas orang-orang itu. Jadi tidak masuk akal langsung, tidak ada asas perundangan langsung. Tetapi bila itu digunakan sebagai asas, nampaknya ada satu yang tidak kena, memang luar tabi'i lah. So alasan-alasan ini digunakan. Tetapi mereka akan kata, oh Zahid tidak dibebaskan, esok bila dah siasat lanjut mungkin dia akan didakwa semula. Jadi dia harap orang akan bersabar. Tapi kita lihat orang tak bersabar, orang dah meluat. Okay? So dia harap orang bersabar. Kemudian selepas satu tempoh tertentu, 8 bulan, 9 bulan, orang dah lupa. Orang dah lupa, sama macam kes menteri yang buat kecoh di KLIA. Terang-terang menteri itu telah campuri urusan KDN, telah mendahului Menteri Dalam Negeri. Dia telah salah guna kuasa dia, tapi lama-lama orang lupa. Jadi mereka harap orang lupa. Lepas itu beberapa bulan atau mungkin setahun selepas itu, Zahid mohon untuk dibebaskan, dia mungkin dibebaskan. So itu pendapat saya. Dan seperkara lagi, memang kerajaan saya percaya akan lepaskan Zahid, tetapi mereka tidak bercadang melakukannya pada 4 September kerana pada masa itu kita berdepan PRK Pulai dan kini nak berdepan PRK Pelangi. So apa pun mereka akan lakukan selepas PRK. Tetapi nampaknya ada pihak terdesak melakukannya kerana pada ketika itu Peguam Negara sedang bercuti. So ini saya rasa telah mengejutkan juga pihak-pihak dalam kerajaan. So ada tangan gaib dan saya ada tanda soal, adakah Zahid sendiri atau kuncu-kuncu dia terlibat dalam pelepasan itu. So anyway, Zahid mungkin dibebaskan. Ini saya teramat yakin. So kerajaan ini banyak perkara dia harap, saya lihatlah, dia harap orang lupa. Menteri yang buat kecoh di KLIA senyap. Lim Kit Siang buat kenyataan bersifat anti-Islam, anti-Melayu, senyap. Lim Guan Eng terang-terang mengeluarkan kenyataan beracun anti-Islam, anti-Melayu, senyap. Adun Selangor buat kenyataan anti-Islam, anti-Melayu, senyap. Ada seorang di pentas rasmi di AP, Anthony Locke, berada di sana membuat kenyataan beracun anti-Islam, anti-Melayu, senyap. Anthony Locke tak minta maaf. Kemudian ada kes didakwa satu kes rasuah dalam satu kementerian, setakat ini senyap. Semuanya senyap. Orang lama-lama mungkin mereka rasa orang akan lupa. So sudah ada rasa resah, tidak puas hati rakyat. This country is going to the dogs. Anwar, saya ulang, Anwar tidak harus dibenarkan terus menjadi Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi kita lihat gelagat Anwar di Parlimen yang saya akan ulas sebentar lagi, menghulurkan fitnah sebegitu sahaja terhadap seorang menteri, seorang pembangkang tanpa menampilkan bukti.
Kemudian kita lihat speaker berlaku luar tabi'i, hanya bertanya, Anwar, adakah anda yakin? Ya. Kemudian membenarkan kenyataan itu, sampai kecoh Dewan Rakyat. Anwar is bad news. Anwar ni berita buruk, bukan hanya buat negara tetapi juga buat parlimen. Ya. Macam mana kita hendak terus mentadbir negara ini dengan aman bila ada seorang bernama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan seorang yang bernama Timbalan Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. So fikir-fikirkanlah ya. Sehingga kita berjumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.